Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi, mari belajar bersama Ustazah Saleh dalam pelajaran Pendidikan Islam tahun 4 dengan tajuk Dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, apakah objektif pembelajaran pada kali ini? Yang pertama, kamu boleh menjelaskan maksud dakwah. Yang kedua, kamu boleh menerangkan cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah. Dan yang ketiga, boleh mengamalkan kepribadian dan tindakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah. Baiklah. Sekarang mari kita belajar apakah maksud dakwah. Dakwah ialah menyeru dan mengajak manusia untuk beriman dan taat kepada Allah serta kembali ke jalan yang benar. Baiklah, dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbahagi kepada dua peringkat. Peringkat yang pertama ialah dakwah secara sulit ataupun secara sembunyi-sembunyi. Dan peringkat yang kedua ialah dakwah secara terang-terangan. Apakah dakwah secara sulit? Dakwah secara sulit ialah dakwah yang dilakukan di kota Makkah dan berlaku selama 3 tahun. Dimulakan dakwah kepada kaum kerabat sahaja. Dakwah secara sulit berlaku di rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Dakwah secara terang-terangan pula berlaku dengan dua cara, iaitu secara lisan dan secara perbuatan. Antara contoh dakwah baginda secara lisan ialah dengan memberikan nasihat, tazkirah, dialog, bercerita dan berdebat. Sementara dari segi perbuatan, baginda telah melakukan ziarah, memberikan hadiah, mengutuskan surat, menghantar utusan dan baginda menunjukkan akhlak yang mulia. Baiklah. Sekarang mari kita perhatikan pula apakah tentangan ataupun halangan kafir Quraisy terhadap dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antara bentuk tentangan yang diterima oleh baginda ialah fitnah. Orang Quraisy menuduh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai gila, ahli sihir dan pendusta. Mereka mendakwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah pemecah belah masyarakat dan pemutus hubungan silaturahim. Bentuk tentangan yang kedua pula ialah secara pemulauan ataupun bahasa sekarang disebut boikot. Orang Quraisy menghalang aktiviti berjual beli dan semua bentuk komunikasi dengan kaum muslimin, termasuklah kahwinan. Tindakan itu menyebabkan kaum muslimin mengalami kelaparan dan semakin tertekan. Pemulauan berlarutan selama hampir 3 tahun. Bentuk tentangan seterusnya ialah penyiksaan. Terdapat pelbagai siksaan yang dilakukan terhadap kaum muslimin. Sebagai contoh, Bilal bin Rabah telah dijemur di padang pasir dengan diletakkan batu besar di atas dadanya. Dan bentuk tentangan seterusnya ialah pembunuhan. Ada juga dalam kalangan sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dibunuh dengan kejam. Antaranya ialah pasangan suami isteri Yasir bin Amir dan Sumayyah bin Khiyat. Baik, sekarang kita perhatikan pula apakah akhlak, apakah kepribadian, apakah sikap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam menghadapi tentangan kaum Quraisy. Antaranya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sentiasa bersabar dengan ujian dan cabaran. Oleh itu, kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam perlulah bersabar dan tabah dalam setiap aspek kehidupan. Akhlak seterusnya yang ditunjukkan oleh baginda ialah tidak pernah putus asa. Tidak pernah putus asa. Oleh itu, kita perlulah berdoa kepada Allah dalam setiap usaha yang dilakukan. Akhlak seterusnya ialah baginda mengutamakan
kaum keluarga dalam berdakwah. Oleh itu, kita perlulah mengamalkan budaya nasihat menasihati dalam keluarga. Akhlak yang seterusnya ditunjukkan oleh baginda dalam menghadapi tentangan kaum Quraisy adalah sentiasa berhikmah dan tidak pernah berdendam. Justeru, kita perlulah sedia memaafkan kesalahan orang lain dan tidak membalas kejahatan orang lain dengan keburukan. Baiklah, sekarang mari kita lihat pula apakah akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah. Yang pertama, baginda sentiasa optimis terhadap janji dan pertolongan Allah. Sebagai contoh, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menolak tawaran daripada kafir Quraisy seperti pangkat, harta dan wanita. Baginda tetap yakin dengan pertolongan Allah meneruskan usaha dakwah baginda. Akhlak kedua yang ditunjukkan oleh baginda ialah merupakan seorang pendakwah yang penyayang. Sebagai contoh, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah di Taif, penduduk Taif menolak dakwah baginda dengan mengusir dan mencederakan baginda. Lalu datanglah malaikat membuat tawaran untuk membinasakan mereka. Baginda menolaknya, lalu berdoa agar mereka menerima hidayah. Akhlak ketiga yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah ialah seorang yang pemaaf. Sebagai contoh, masa peristiwa pembukaan kota Makkah, baginda telah membebaskan penduduk Makkah yang pernah melakukan kejahatan kepada baginda dan memaafkan mereka. Baiklah, sebagai rumusan pembelajaran pada kali ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan seorang pemimpin yang hebat, malahan paling hebat terhebat. Sejarah telah membuktikan kesabaran dan ketabahan baginda dalam menyampaikan kebenaran. Walaupun menghadapi pelbagai tentangan, baginda tetap yakin dengan pertolongan Allah. Oleh itu, kita perlulah mencontohi akhlak baginda yang begitu hebat dan mulia dalam meneruskan kehidupan seharian. Semoga kita semua mendapat rahmat dan keberkatan dalam hidup. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.